Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan kami punya slide proposal yang akan dimasukkan ke dalam proposal yang lengkap. Tapi kami telah membuat slide untuk memudahkan dia punya presentation. Okey, tajuk yang kami pilih sebagai ahli pasukan ialah kepatuhan dan kesedaran terhadap zakat pendapatan dalam kalangan ibu bapa pelajar di UPSI, iaitu kami membasasarkan ibu bapa pelajar punya ibu bapa pelajar lah yang mana pelajar ini melanjutkan pelajaran kami khususkan lagi di UPSI. Okey, seterusnya senarai ahli pasukan. Nama ahli perkumpulan itu saya sendiri, Muhammad Zaidi. Seterusnya Khairul Azman, Muhammad Faris Aiman, Wan Najmuddin, Noh Wahana bin Syekh Ghazali dan Azri Hazwani. Okey, seterusnya kami dalam perkenalan. Terutamanya di Malaysia, kita ada di fatwa di bawah Seksyen 34 di mana kawasan Alman, di mana harta dan perolehan daripada usaha dan hasil usaha proses pertukaran iaitu jual beli saringan diperolehi sebabnya tersendiri seperti gaji, upah, allowance, hadiah dan lain-lain pendapatan, semua pendapatan yang akan dikenakan zakat. Terutama di Malaysia, terdapat juga kajian, kami telah memperoleh banyak artikel tentang di mana banyak penyelidikan ataupun research tentang tajuk ini, iaitu berkaitan dengan zakat pendapatan. Tapi kami akan khususkan nanti, dia akan seterusnya dalam kaedah khususkan untuk cara mencari kami punya research lah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Siti Nurhana. Saya akan jelaskan tentang kajian literatur dan metodologi kajian dalam kumpulan ini. Okey, kajian literatur ialah untuk kajian awal ditemui berkaitan dengan zakat pendapatan. Hampir keseluruhannya adalah berkaitan tentang persoalan sama ada ia perlu dilaksanakan ataupun tidak kerana terdapat pelbagai pendapat mengenai tuntutannya. Seterusnya, muncul pula kajian berkaitan dengan penerokaan dengan lebih mendalam tentang zakat pendapatan seperti kepatuhan atau kesedaran masyarakat untuk membayar zakat pendapatan sebagaimana dibuktikan dalam kajian Khairul Nizam pada tahun 2007. Selain daripada zakat pendapatan, isu ketidakpatuhan pembayaran zakat kepada institusi formal turut dianalisis menggunakan data zakat fitrah di Malaysia secara amnya dan negara khususnya seperti Selangor, Perak dan Terengganu. Okey, untuk metodologi kajian pula ialah ada 2 poin. Yang pertama, untuk mendapatkan kaedah yang paling sesuai dan efisien dalam menjawab permasalahan kajian. Yang kedua, akan melibatkan reka bentuk kajian, subjek atau sampel kajian, prosedur kajian, prosedur pengambilan data serta prosedur penganalisian data. Okey, itu saja. Terima kasih. Reka bentuk kajian yang digunakan dalam kaedah ini ialah kaedah kajian eksperimental benar. Ianya merupakan kajian reka bentuk kajian perbandingan antara kumpulan-kumpulan yang paling baik. Dalam reka bentuk kajian ini, responden kajian diagihkan secara rawak ke dalam kumpulan-kumpulan responden untuk membuat perbandingan. Bagi instrumen kajian pula, data yang digunakan ialah data kuantitatif, dijalankan dengan memberi soal selidik kepada ibu bapa pelajar secara rawak. Soal selidik ini terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu bahagian A merujuk kepada demografi responden, iaitu seperti jantina, umur, bangsa. Bahagian B pula mengenai sama ada responden membayar atau tidak zakat pendapatan. Bahagian C mengenai sebab responden membayar dan tidak membayar zakat, dan bahagian akhir sekali iaitu bahagian D mengenai tahap kesedaran responden dalam mengenai zakat pendapatan.
kami memilih ibu bapa pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris sebagai subjek kajian. Okey, di mana kemungkinan dalam kalangan ibu bapa pelajar ada terlibat daripada beberapa kumpulan terhadap kepatuhan dan kesedaran dalam membayar zakat. Okey, tujuan pensampelan ini adalah untuk mendapatkan maklumat dan data untuk menjawab persoalan kajian bagi analisis data. Okey, analisis data ni, data yang kami perolehi adalah daripada kajian soal selidik, di mana kami akan menggunakan dua kaedah ujian statistik. Yang pertama ujian ANOVA, yang kedua adalah ujian T. Kemudian data yang kami akan perolehi adalah dalam bentuk skala nisbah dan data selanjar. Ibadah ini akan memberikan hidup dan harta umat Islam itu tenang dan bersih. Itu saja, sekian, terima kasih.